Yang lain-lain ni tak apa nak kisah. Ba'diyah ke, qabliyah ke, tahajud ke, witir ke, apa ke, semua tu tak apa nak kisah. Hatta tak buat pun tak apa. Tak buat pun tak apa. Bahkan bukan takat tak buat pun tak apa. Rogi saja buat, penat saja buat. Sekiranya, ni dengar elok ni, jangan salah faham sekiranya 5 waktu tak apa nak cukup. Faham tak? Sebaliknya, kalau 5 waktu dah sempurna molek, lalu disusuli dengan mana-mana sunat, yang tu boleh pacak 2 jari. Faham Jangan salah faham lah. Jangan duk kata, hai apa ni, dah kita nak. Sebab kita kena faham. Sebab dalam kaedah fiqh, bila bertembung antara fardu dengan sunat, utamakan yang fardu. Sekarang ni hak 5 waktu ni fardu, yang ni tuntutan. Hak yang ni dia tak ubah buat tak kisah, yang nak pulun sunat. Boleh tarawih sebulan, megah sangat dah. Amboi, dia jumpa Tok Imam, dia kata, amboi tahun ni saya puasa rasa puas pasal apa? Buat sebelum ni tak puas. Dah sebelum ni puas juga, tapi tahun ni puasa pun habis, tarawih pun habis, 5 waktu tak habis, tengkorak. Contoh, ini tidak ada kena-mengena sama ada yang di dalam ataupun yang di luar. Ini yang perlu kita beri perhatian serius. 5 waktu ni nak kena jaga. Bagi elok-elok, jangan Allah kata sehari semayang 5 kali, dia semayang juga 3 hari sekali. Dia semayang juga sehari sekali, atau lebih malang, Allah kata semayang sehari 5 kali, dia semayang juga diterbalikkan 5 hari sekali. Itu macam mana? Ini sebagai contoh. Ini syarat yang pertama untuk memasuki syurga Allah, yang perlu kita beri perhatian serius, ialah semayang fardu 5 waktu. Macam ada harapan? Ada harapan? Halo ni lain macamnya kuliah ni. Ada harapan? Angguk boleh macam spring patah Yang perlu kita beri perhatian, kena jaga semayang 5 waktu. Ada harapan? Di mana-mana pun ana tanya, kemungkinan ada harapan. Tetapi kita nak cek balik. Kita nak kena tengok semayang hak jenis mana Allah terima. Ni kalau nak kira semayang, semua semayang, betul tak? Ulama semayang, penyangok semayang, tok imam semayang, makmum semayang, artis semayang, pelakon semayang, semua semayang. Tapi semayang hak mana Allah terima? Ini masalah. Sebab tu tuan-tuan sekalian, antara ayat yang cukup popular, anda gunakan istilah popular ni pasal antara ayat ni cukup masyhur, yang kita dengar berkali-kali, berulang kali. Sebagaimana firman Allah, aqimus solah inna solah tatanha anil fahsya'i wal munkar. Yang mana maksudnya kata Allah, dirikan semayang. Sesungguhnya dengan kamu mendirikan semayang itu dapat mencegah kamu, dapat menghalang kamu daripada perbuatan keji dan mungkar. Tapi kita hari ni kenapa duk jadi haru biru? Persoalannya hari ni kita mendirikan sembahyangkah atau mengerjakan sembahyang? Ni yang nak kena cek balik. Hari ni maaf cakap, ana sebut di mana-mana, hari ni kebanyakan kita, bukan semua, kebanyakan kita hanya sekadar mengerjakan sembahyang. Sedangkan Allah kata, dengan mendirikan sembahyang dapat mencegah kamu, menghalang kamu daripada perbuatan keji dan mungkar. Hadirin sekalian, apa beza kerja dengan diri? Apa beza mengerjakan sembahyang dengan mendirikan sembahyang? Mengerjakan sembahyang macam kita kerja. Suka kerja kan? Suka kerja. Malas kerja, ambil cuti. Cuti habis, ambil MC. Tak larat ambil MC, tuang bang terus. Pergi tukar kerja lain. Faham? Tu nama dia kerja. Sama. Hari ni orang suka, dia mengerjakan sembahyang. Dia suka sembahyang. Tak suka bila tengah-tengah sihat, tiba-tiba nafas dia rasa lain. Naik, turun. Naik, turun setengah.
naik lain macam rasa ni. Selalu dia balance kan, naik turun, tiba-tiba naik 2 kali turun sekali, naik 3 kali turun sekali. Ini lain macam. Dan semayang sampai bini pun terkejut. Balik-balik dia kata ni yang mana sejadah buat apa bang? Ya, aku rasa lain macam ni nak semayang. Bini kata lega, berubah dah bini aku kan. Elok semayang 3 hari, dia pun rasa dah lega balik, dia pun tak semayang. Bila sama masuk waktu, bini kata bang tak semayang, dia kata tak apa, dah sihat dah. Tenggorak dia contoh. Tu kerja. Itu maknanya mengerjakan semayang. Dia suka buat macam kerja. Tuan-tuan kerja kan? Macam adik saya, tuan-tuan sekalian, dia kerja dia setakat hari ni dah rasanya kalau nak kira jari tangan dengan jari kaki tak cukup dah. Kerja driver lori ni tengok lori biskut pula dah. Duk sebulan driver lori mutu pula duk kerja kelang, duk kerja. Lah ni aku agak lama sikit. Yang ni agak lama. Suka kerja. Jadi maknanya kalau kita mengerjakan sembahyang jadi macam ni. Sedangkan yang Allah sebut tu aqimus solah. Apa beza kerja dengan diri? Maksudnya tuan-tuan sekalian, yang kata mendirikan sembahyang itu, ini yang betul-betul Allah terima, yang dengan sembahyang ini dapat mencegah kita, menghalang kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Maksudnya selepas kita mendirikan sembahyang, kita kena terjemahkan sikap sembahyang, perangai sembahyang di luar sembahyang. Ini baru betul. Ini yang Allah terima. Maksudnya kita tengok dalam sembahyang. Ini dalam sembahyang kita boleh bergerak, tapi bergerak atas arahan Allah, dengan sujudnya, dengan rokoknya. Jangan kata-kata nak pergi tambah rokoknya 3 kali ke, sujudnya 4 kali ke. Tak boleh. Boleh bergerak dalam sembahyang, tapi bergerak mengikut arahan Allah. Maknanya yang kata aqimus solah ni selepas sembahyang, di luar sembahyang pun kita boleh bergerak, tapi bergerak juga atas arahan Allah. Bergerak kerana mencari rezeki, bergerak kerana ziarah, bergerak kerana cari ilmu dan seumpamanya. Tapi jangan tersalah bergerak ke kuliah pun dia pergi, sembahyang jemaat pun dia pergi, balik sembahyang jemaat singgah dulu kedai Magnum lagi sekali, tengkorak dia. Ada orang ni dah. Ada yang balik jemaat tu kira okey juga, tapi masalahnya sebelum pergi jemaat tu, sebelum jemaat masuk dulu kedai Magnum, beli masuk dalam kocek. Kali pergi sembahyang terlupa. Bila sujud yang tu keluar dulu. Allah. Sembahyang pula sebelah ustaz. Allahu akbar. Nampak je lah, inilah adegan yang tak ingin kita lihat. Tengok tangan pun hampa letak elok ayah. Mampu. Ini sebagai contoh tuan-tuan sekalian. Ini sebagai contoh. Jadi kita tak mau macam tu. Ini maknanya dalam sembahyang kita boleh bergerak, di luar sembahyang pun kita boleh bergerak. Dalam sembahyang, ini yang selalu anda sebut. Dalam sembahyang kita berpakaian. Dalam sembahyang kita berpakaian. Dalam sembahyang kita menutup aurat dengan sebenar-benarnya. Boleh kita pakai lebih kurang. Nampak tak? Makanya selepas sembahyang kena bawa lah perangai ni. Anda sebut di mana-mana tuan-tuan sekalian. Wanita sembahyang berjemaah tak dituntut. Tapi kalau mereka nak datang, jangan halang. Termasuk sembahyang jemaat. Hadirin sekalian, untuk pengetahuan jemaah sekalian, Ana ni duduk berceramah ni dah lama dah. Nak kata baru sangat pun dah lama sangat, tapi dah lebih pada 10 tahun. Dan Ana ni dijemput berceramah ni tuan-tuan sekalian, di seluruh tanah air ni merata. Sebab tu bila Ana jumpa mana, bila berkenalan mana, duduk Johor mana, kena tanya Johor mana, Segamat mana, pasti merata tempat pi. Jerantut kat mana? Jerantut Ferry ke, Jerangsang ke, apa lagi macam-macam kan. Apa nama, kalau Perlis kat mana, Kelantan dekat mana dan sebagainya. Tapi banyak-banyak Ana dijemput ceramah tuan-tuan sekalian. Inilah satu-satunya yang cukup unik di Malaysia. Ada orang Sabah kan? Ana dijemput tuan-tuan sekalian di satu tempat, di masjid kampung